Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Prof. Hai Prof. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita teruskan dengan tadi dengan kuliah-kuliah yang seterusnya lah. Nanti Mira tolong ambilkan kehadiran ya untuk petang ni. Okey, kurang 5 orang lagi. Okay, tak apa, kita terus, tak boleh tunggu lah. Okay. Prof, seorang dia dekat ni tahu, dekat hospital sebab ayah dia cedera. Nama dia Karunadia binti Kamis. Nanti beritahu. Nanti. Okey, tapi dia akan try untuk join kelas lah. Okay. Okay, that's all Prof. Baik. Nanti bila kita break nanti saya tanya balik semula ya. Saya tak buka lagi kehadiran sini. So tadi kita sampai sini. Ini dan ni. Habis sini. Okay. Jadi classroom factor ni tadi dah terangkan. Seterusnya apa yang dikatakan sebagai goal setting lah. Jadi dalam goal setting ni Berkeley dan Dembo ni kena identity tu kena nilai, kena tengok dulu identifying and defining the goal lah. Itu step yang pertama dia. Okay. Step kedua dia ialah generating and evaluating alternate plan, dan making implementation plan dan implementing the plan evaluating your progress. Jadi goal setting ni kena pasti dululah apa yang nak kita setkan. Nak pasti fikir dulu dan kita tengok nilai dia macam mana, ada kaitan tak dengan proses pengajaran dan pembelajaran, kemudian kita tetapkan tu lah. Tapi apapun dia ada step 1 sampai step 5 tadi, daripada identify dan define the goal sampailah ke evaluating your progress. Dan ini termasuklah generating and evaluating alternate plan. Rancang apa yang kita nak rancangkan bergantung kepada goal, matlamat ataupun objektif lah. Kemudian buatlah pengajaran tu, making implementation plan dan implement the plan. Itunya nilai lah, ada kesalahan. So identity tu apa? A consistent self-constructed image of who one is. Jadi siapa pelajar kita tu, kemudiannya what one value and what one related to lah. Kita kena tetapkan. Jadi kita kena tahu siapa, nilai-nilai dia apa, pelajar yang macam mana, kemudian kita kena tetapkan lah matlamat. So developing identity involve the search for a consistent self-constructed image of who one is and one value and goals. Jadi nak membentuk identiti tu melibatkan pencarian tentang konsistensi dan self-constructed image yang kita nak bina lah pada seseorang dan nilai dia lah. Ini melibatkan dari sudut gender, jantina, bangsa, sexual orientation dia, socio-economic status, religion dan juga political affiliation. Ini lebih kepada orang-orang dewasa lah sebenarnya. Okay. Tak perlu. Okay. Ni tadi yang how to apply room tadi. Room tadi ada motivasi, dia ada formula kan. Jadi dia ada expectation tadi kan. Expectation tu kemudian dia ada balance, dia ada instrumentality. Jadi strengthen the balance link. Macam mana strengthen the balance link? By finding of what student want out of the session. Apa yang pelajar nak daripada sesi pengajaran tu. Create reward that really cherish student. Bagilah ganjaran. Kalau budak tu berjaya buat sesuatu, jawab soalan dan sebagainya. Ujian pun boleh, senang. Dia nak keluar duit dan sebagainya. Then strengthen the expectation link. Jadi kalau budak tu berjaya jawab, maka kita berilah sedikit pujian atau bagikan kalau dia berjaya melakukan sesuatu, berilah sedikit penghargaan kepada dia. Jadi itu kita strengthen the expectation link by supporting your student to believe in themselves. Dengan cara itu, kita janjikan sesuatu, kita bagi pujian
Kalau kita kata siapa dapat job, kita bagi hadiah, kita kena bagi hadiah by strengthen the expectation tadi kan. Jadi itu dia, dengan cara itu dia boleh percaya pada diri dia, dan kita acknowledge dia effort, kita mengambil kira, menghargai usaha mereka sebagai satu as much as you do as you do achievement. Selain daripada pencapaian, effort usaha tu kita ambil kira juga kan. Strengthen the instrumentality link by keeping your promise. Kalau kita janji nak bagi hadiah, nak jadi penghargaan, kita kena tunaikan lah. Never make one that you cannot keep. Jangan janji tapi tak boleh tunaikan. Your opinion on apa ni? Kemudian, how to apply cognitive dissonance, keharmonian kognitif ni. Kalau resistant, kalau dia tentangan, dia will be resistant to your teaching. Mungkin ada tentangan cara mengajar kita kerana ada setengah pelajar tu dia strong conviction, pandangan pegangan dia kuat terhadap sesuatu, mungkin ada tentangan. Jadi try to get them act in a way that is inconsistent with their belief. Cuba untuk mereka bertindak tu berbeza, tak konsisten dengan kepercayaan mereka salah. Jadi kita kena cuba mereka bertindak, melakukan sesuatu dengan apa yang mereka pegang tu yang tak betul. Contohnya dia kata math susah, so kita cubalah suruh dia buat yang senang supaya dia lebih yakin diri. Forcing pun boleh, paksa lah. Forcing ni paksa, making them feel bad, guilty about their action is not a great way. Ni pun satu cara tak bagus lah. Menyebabkan kita rasa dia bersalah, dia rasa tak sedap hati pada tindakan mereka. But it is not a great way of teaching lah. Ini satu cara yang tak bagus untuk menyekat paksa. Going to cause even greater cognitive dissonance. Kalau kita paksa suruh budak buat macam ni, paksa dia untuk buat ni against dia punya will lah, keinginan dia, kemungkinan dia akan jadi cognitive dissonance, tidak harmoni dia punya cognitive pemikiran dia. So how? Cara dia, try to get them to think about their action in the different manner. Mungkin ada cara lain, tingkah laku lain yang lebih sesuai, so mereka fikir ada cara lain tak nak buat context so that it is no longer appear to be inconsistent with their conviction. Mungkin ada cara lain dia nampak yang mulanya bertentangan dengan pemikiran atau pegangan mereka. Bila dia nampak ini cara yang terbaik, maka mereka ikut. Try to accept and work around it. Cubalah mereka tu menerima dan cara lain lah untuk buat itu. So reflection is helpful. So dia buat refleksi diri. Itu sangat membantu. Okay. Nurturing intrinsic and extrinsic motivation. So macam mana nak menyuburkan motivasi intrinsik dalaman dan motivasi luaran. So extrinsic motivation, motivasi luaran, extrinsic luaran can be effective over the short of term in encouraging mechanical task and compliance. Jadi dan jangka pendeknya, kalau kita bagi motivasi luaran, ini bagus kalau ada kaitan dengan task mereka kita kena buat lah, kena gerak kerja tu dan kena comply dengan benda, but tends to be destructive in advancing creative and high order thinking. Jadi kalau kita gunakan extrinsic motivation, luaran lah, bukan dalaman diri tu, dia mungkin short term saja lah. Kalau tak ada benda tu taklah dia buat, macam sekejap je lah, tak lama motivasi tu. Kalau untuk orang kreatif dan high order thinking ni bukan luaran, motivasi luaran, dia mesti intrinsik lah ya. Jadi extrinsic motivator do possibly effective in the short term to gain command to do a task and to diminish intrinsic motivation. Kadang-kadang kalau kita banyak sangat bagi motivasi luaran, dalam tak berubah, dia akan menyebabkan hilangnya untuknya motivasi dalaman atau intrinsik tu. Orang term lah. Macam kita berharap orang bagi pujian, harap bagi hadiah dan sebagainya. Dalaman tak ada motivasi. Jadi lama-lama hilanglah kebaikan motivasi tersebut. Motivasi tu tak ada ke mana lah. A recent study of 200,000 employees found that
Those who are more intrinsic ni dalaman, motivasi dalaman, di dalam dia, niat dia, hati dia, keinginan dia, lebih 3 kali engage in their work. Siapa 200 employer pekerja yang dikaji menurut cabaran Pro Music tahun 2013, orang yang mempunyai motivasi dalaman ni 3 kali lebih engage in their work, lebih banyak melibatkan diri dalam kerja dan lebih fokus, kan, daripada dan more fokus funding dengan external reward lah. So selain daripada luaran, kita nak dalaman juga. Okay. Motivation by task, develop achievable task. So macam mana nak motivate orang? Pastikan tugas-tugasan atau kerja-kerja yang kita bagi tu dia boleh capai. Hanya terlalu sukar sangat, dia tak boleh capai, hilang motivasi dia. Some learners, if they have experienced repeated failure, will become totally demotivated. Kalau sebelum ni dia pernah gagal, dia tak ada motivasi lah. Sebab sebelum ni kali buat gagal. He will not want to engage in learning new material in any way at all. Kalau orang tu selalu mengalami kegagalan, kemungkinan dia tak nak terlibat lagi lah dengan proses pembelajaran tu lah. Dia tak nak terlibat, tak nak khidmat untuk belajar. So it is important that children can experience success. So sangat penting lah kita kena bagi peluang kepada anak-anak, murid kita merasai kejayaan tu sebelum mereka jadi demotivated, sebelum mereka tak ada motivasi. Sikit-sikit punya kejayaan pun kita kena raikan lah. Nak punya besar mungkin kita semua orang boleh dapat. Jadi kita kena bagi ruang untuk dia mengalami kejayaan. So macam mana cara dia? Task is broken into small steps. Buatlah task kecil-kecil, tugasan kecil-kecil ataupun latihan yang mudah-mudah dulu, small step yang akan menggambarkan dia berjaya lah. Jangan buat satu yang besar-besar. So benda itu mesti achievable, and pentingnya lah rewarding outcome for learners. Benda itu akan menguntungkan orang yang belajar. Okay, consideration, benda yang perlu kita fikirkan kalau social motivation. Social motivation can help develop important social skills. Kita anak kita hantar pergi tadika umur 3-4 tahun, 5 tahun, supaya dia ada social skill. Dia dengar orang cakap, turn taking, ambil beratur. Sekolah rendah kan beratur. Itu ialah nak ambil benda pun beratur. Kena tunggu turn. Tunggulah masanya dan kena beratur, kena ambil sharing. Budak-budak listening to other people opinion, dengar dia bermain sekolah rendah, pergi dia belajar, kongsi, share, dengar kat orang pandai cakap. Itu semua ialah social motivation lah. This process can itself be motivating. Kadang kita tengok anak-anak dia duduk rumah, dah reti cakap, dah reti buat ni, dah reti hafal lagu, kita pun mula nak hantar dia. Boleh, tak ada masalah. Sebab itu ialah social motivation. Bila dia campur dengan kawan-kawan sebaya dia, dia akan termotivasi untuk, kalau kurang berjalan tu, susah nak jalan tu, dia akan mula berjalan, mula bercakap, mula bermain dengan rakan-rakan. Jadi it's a constructive and positive group working harmoniously can be significant motivator. Jadi kalau dia berada dalam kalangan kawan-kawan dan sebagainya, dia setengah orang pelajar, budak dia suka pergi sekolah. Sebab dia jumpa orang, dia bergaul dengan kawan-kawan, dia bermain, dia berinteraksi, dia konstruktif, positif. Jadi a motivated group will be able to pool the resources of all the members of the group. Kalau dapat grup yang betul-betul bermotivasi, yang ada social network yang baik, maka semua tu akan membantulah untuk tarik dia menjadi orang yang lebih strong motivating force, orang motivasi yang kuat kepada social motivation, kerja bersama social tadi. Okay, satu lagi, yang keduanya lah motivation by feedback. Kita juga menerima maklum balas yang kita dapat. Feedback is often used as a mean of grading or correcting. Kita bagi maklum balas bila buat latihan, kita bagi maklum balas budak present. Why not to motivate? Jadi dengan cara beri maklum balas tu, kita boleh jadi satu cara untuk motivasi. Okey, bagus awak buat tu, tapi awak kena tambah ni. Ataupun memang bagus awak buat tu, kawan-kawan lain tengok.
itulah satu cara untuk motivasi lah sebenarnya. So, jadi jangan kedekut lah untuk apa kata memberi pujian, menghargai penghargaan dan sebagainya kepada pelajar kita. It is important that feedback is seen as different from correcting work. Janganlah nak membetulkan saja, tapi ada satu cara untuk kita menambah baik, memotivasikan dia. Should be continuous and formative. Mestilah secara berterusan dan jangan sampai hujung lah. Formative ni, lepas satu kerja kita bagi. Satu kerja bagi feedback. Satu kerja bagi feedback. Lepas satu-satu tema, subtema, satu unit, kita bagi maklum balas. Jangan sampai hujung nanti. Should be positive or frame in a positive manner. Walaupun kita komen, kita kena bentuk dalam bentuk positif. Bagus kamu balik, tapi ada satu part saya rasa kamu kena balik dia. Jadi kena dalam bentuk yang positif. Tengah orang dia tak boleh terima kalau terlalu negatif sangat. Motivation by environment. Ini pun boleh kita lakukan. It is important to have an individual find the best learning environment for him or her. Untuk mereka cari environment persekitaran yang baik untuk mereka. It is unrealistic to be able to accommodate every environmental profession in the field. Jadi yang bilik darjah ni itulah situasi bilik darjah. Tak bolehlah kita kata dia ni anak orang kaya, dia belajar tempat aircon. Jadi tak mampu kita dah. Tak mampu lah kita nak memenuhi kehendak semua orang. Ada orang yang kaya, ada orang sederhana, ada orang susah dan sebagainya. Jadi walaupun ada orang tak suka duduk atas kursi kayu tu, jadi kita tak boleh nak accommodate semua. Yang importantnya kita dapat sediakan satu best learning environment. Kita boleh duduk kat kursi berjam-jam macam tu. Kursi sekolah tu kursi kayu kan. Tak sama dengan kursi yang kita duduk kat rumah. Jadi kita kena pastikan kita dapat memenuhi kehendak semua pelajar kita. By effort can be made to ensure that the classroom environment cater for the range of the parents. Kita kena ambil kira lah bilik darjah tu ada quiet reading corner. Zaman saya dulu ada sudut macam mini library ya. Dulu panggil kutub kanah. Ada buku-buku kita boleh duduk situ. Ada social area, ada windows, tempat boleh berbincang, communal discussion area, tempat kita berbincang kan. Main work area, tempat buat kerja dan sebagainya. Tapi bilik darjah tetap bilik darjah lah. Itu je yang ada. Dalam setengah sekolah yang besar-besar, yang showcase school, adalah tempat-tempat macam ni untuk bincang dan sebagainya lah. Okay, 24 strategies untuk read lah untuk motivation. Encourage diversity in learning style. Galakkanlah perbezaan dalam gaya pembelajaran. So budak ada macam-macam gaya, kita kena raikan, kita kena galakkan lah. Encourage creativity. Galakkan creativity. Ensure success with small achievable step. Pastikan rasa kejayaan walaupun benda kecil lah yang boleh dicapai. Provide feedback to student about their own personal progress. Bagi maklum balas. Biasanya setiap pelajar tu kalau percakapan bilik darjah, dia setiap seorang tu mesti ada dia punya progress ni. Learner need to believe in their own abilities. Kita pastikan pelajar kita percaya pada diri dan upaya mereka. Acknowledge the individual style of each child. Jadi setiap individu, setiap anak-anak ni dia berbeza-beza sebagai seorang individu. Jadi kita kena raikan lah perbezaan tu. Bukan semua, bukan one size fit all. Budak-budak ni berbeza-beza kemampuan dan keupayaan dia. Ensure task is age and interested related. Pastikan tugas tu sesuai dengan umur dia dan minat. Observe your student closely. Perhatikan, buat pemerhatian terhadap pelajar secara dekat lah, supaya awak tahu perkembangan dia. Focus on the task and the curriculum. Jadi fokus pada tugasan atau aktiviti yang kita bagi dan pada kurikulum yang kita kena rujuk. Use a range of learning style in class lesson. Jadi gunakanlah pelbagai jenis gaya pembelajaran dalam pengajaran kita. Ensure lesson are meaningful. Pastikan proses pembelajaran murid kita bermakna. Take home dia learn something. Minimize pressure. Kurangkan tekanan. Okay. Buat group work. Buat self-assessment. Penilaian sendiri.
Bagi dia satu modul, dia baca, kemudian dia jawab soalan. Tengok performance dia. Show progression, tunjukkan adanya kemajuan dalam proses pembelajaran dia. Avoid potential stigma, jangan buat stigma benda yang negatif lah. Ini pelajar lemah tentu kan. Jadi dia malu sebenarnya kan. Kita jangan labelkan dia. Develop student responsibility, bangunkan tanggungjawab pelajar ni, dia sendiri bertanggungjawab dan berautonomi ya, terhadap pembelajaran dia. Encourage student choice, galakkan pelajar memilih sendiri, dia control pembelajaran dia. Give student responsibility for their own learning, dia bagi tanggungjawab belajar pada diri itu masing-masing. Focus on learning as well as teaching, jadi fokus pada pembelajaran tu, bukan sibuk, tapi kena juga tahu pasal pengajaran. Kalau tidak nanti ni kita mengajar memang tak untuk hala. Jadi tapi yang penting je lah pembelajaran pelajar kita tu. Involve the class in decision, libatkan pelajar-pelajar kelas kita dalam membuat keputusan kelas, dan juga apa sajalah yang kita nak decide. Celebrate success, raikan kejayaan. Use positive feedback, bagi maklum balas yang positif, bukan yang konstruktif, yang membina, bukan yang negatif yang meruntuhkan semangat pelajar. Encourage self-evaluation, galakkan pelajar menilai diri dia sendiri. Okay. So ni ada program 4, nanti boleh tengok balik lah, saya dah upload tu. Kemudian kita ada TGFU, Teaching Game for Understanding. Satu teknik lagi, kita guna video game to motivate learning. Okay. Sekarang dah banyak video kan, because the video game are so popular with young people. Researcher has explored ways to use gameplay to engage students in school subject. Budak-budak sekarang macam-macam ada dalam tu. Ada Didi and Friend lah. Kalau kita buka YouTube tu, ada Upin Ipin pun satu proses pembelajaran juga kan. Kemudian ada apa nama, Rachel lah, buka Rachel tu dia mengajar juga budak-budak sekolah kan. Jadi ada macam-macam lah game, budak-budak menyanyi, bermain tu salah satu cara proses pembelajaran gunakan video. Boleh kita gunakan. So apakah game tu? What is a game? A simulation, a representation of some real system. Macam kartun tu, macam dunia, macam Upin Ipin lah, macam reality kan. Famous dekat Indonesia, Filipin. Budak-budak kecil tu tengok. They can also take some aspect of reality for participants of users kan. Kita boleh gunakan video permainan banyak yang ada kat YouTube dalam internet tu semua sebagai satu simulasi lah yang menggambarkan sistem sebenar di dunia tu. The contain rules and strategy that allow flexible. Jadi kita gunakan permainan-permainan yang ada sebagai satu activity voluntarily activity that voluntary and enjoyable. Yang penting seronok belajar. Okay. Separate from the real world of uncertain and unproductive. Kita boleh gunakan video-video permainan ni. Kalau untuk kanak-kanak sekolah banyak. Okay. Kemudian kita ada music pun boleh pakai. Kita pakai feel empowered to make decision about some aspects of their learning. Ada setengah orang guna music, menyanyi, didik keyboard sekolah rendah kan. Didik keyboard gunakan music untuk mengira, untuk belajar sesuatu sains dan sebagainya. They're very useful lah. Dan kalau music module of motivation ni boleh lagu-lagu yang memberi semangat, lagu Malaysia, lagu Melayu atau lagu whatever lah yang Inggeris tu, kadang-kadang dalam lagu pun ada makna. Macam lagu Hijau, Zainal Abidin, pasal alam sekitar. Sampai sekarang kan orang masih gunakan lagu tu untuk pasal alam sekitar. So benda ni ada input dia kan, instructional content. Biasanya game, educational game, courseware yang macam ni, dia akan memberi kesan yang proses pembelajaran tu lah. Dia akan ada game karakteristik yang membantu memahami sesuatu. Dia ada game satu, ada user judgment, budak kena tengok, jawab soalan dan membantu dalam. Kalau kanak-kanak kadang dia ikut gaya apa yang dia tengok dalam game TV, YouTube dan sebagainya. Kalau cikgu pandai gunakan tu untuk proses pembelajaran tu, mudah lah belajar tu sebab dah ada, dah siap sistem feedback dan akan dapatlah learning outcome tu. Okay.
So ada banyak-banyak game dimension ni. Ada fantasy, ada rule goal, ada sensory stimuli, ada challenge, ada mastery, ada control. Dia imaginary, macam-macam jenis game lah. Okay. Research ni orang tak buat kajian lah tentang game yang fantasy, game yang ada melibatkan rules, ada sensory, dramatic, novel, visual, auditory stimuli, ada challenge game, ada mystery game, ada control game dimension. Dan kita control main game tu untuk certain level lah. So, pun boleh. So, ni boleh baca dulu lah So, ni nanti user judgment ni boleh baca lah sebab. Okay. Ada banyak lagi yang saya nak punya sebab dulu. So, ada soalan? Okay. Ini sharing.